Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera daripada Masjid Darul Ma'mur, daripada pengurusi dan sekalian ahli-ahli lembaga pentadbir dan juga staf-staf atau pegawai-pegawai dan jamaah sekalian. Lebih dahulu, masjid mengucapkan ribuan terima kasih kepada sokongan anda semuanya dan bantuan-bantuan yang mana dengan bantuan-bantuan dan sokongan anda itu masjid dapat menjalankan segala keperluan-keperluan dalam berdakwah sedapat-dapatnya. Teruslah membantu masjid, mewakaf atau membantu setiap bulan supaya ia menjadi satu bekalan dan menjadi harta wakaf untuk tuan-tuan dan puan-puan, menjadi bekalan dan juga mendapatkan pahala-pahala di akhirat kelak. Jadi pada hari ini saya akan teruskan kuliah Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin. Saya akan bermula muka 155, iaitu mengenai dalil-dalil tentang sifat-sifat yang kita telah bahaskan dalam bab yang ketiga dan juga bab 1, 2, 3 lah, iaitu tentang sifat-sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, diikuti dengan kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi pada bab ini iaitu mengenai dalil dan burhan. Burhan itu makna dalil juga bagi semua sifat yang telah dibicarakan dahulu. Kerana dalam kita beriktikad dalam tauhid ni kita perlu ada dalilnya. Terutama sekali dalil akal yang menguatkan akidah kita, bukan saja untuk kita tapi untuk orang yang kita mungkin berbicara atau kita berdebat dengannya, supaya dia atau orang yang kita debatkan tadi faham akan akidah yang kita percaya itu. Itulah perlunya dalil dan perlunya burhan. Kerana kalau tidak ada dalil, maknanya seolah-olah kita mengambil akidah dengan buta tuli. Ini tidak patutlah. Tidak patut bagi seorang Muslim yang berakal bersikap demikian. Jadi kita perlu mengetahui dalil-dalil, sekurang-kurangnya dalil ringkas atau ijmali, sebelum kita masuk ke dalil yang lebih detail atau tafsil. Baik, saya bacakan di muka surat 155.
Dan tatkala selesai oleh musannif daripada berkata-kata atas aqaid yang bergantung dengan Allah Ta'ala, mengambil ia berkata-kata atas segala dalilnya, atas tertib yang dahulu. Tetapi dalil tiap-tiap sifat itu mensabit ia akan dia dan menafikan lawannya. Dan segala dalil sifat maknawiyah itu ialah segala dalil sifat ma'ani. Dan ketahui daripada demikian itu, bahawa burhan wujud itu mensabit ia akan dia dan menafi ia akan Adam. Dan burhan qidam mensabit ia akan dia dan menafi ia akan hudus. Dan demikianlah hingga akhir sifat salbiyah. Dan bahawasanya burhan kudrat mensabit ia akan dia dan menafikan lawannya, dan mensabit ia akan al-kaun qadiran dan menafikan lawannya. Dan burhan iradat mensabit ia akan dia dan menafi ia akan lawannya, dan mensabit ia akan al-kaun muridan dan menafi ia akan lawannya. Dan demikianlah hingga akhirnya. Dan kerana demikian itu, tiada mendatang oleh musannif bagi segala dalil, segala lawan, dan tiada bagi segala dalil maknawiyah. Jadi begitulah maknanya setiap sifat yang kita kata tadi mesti ada dalilnya. Maka sifat itu sabit, seperti wujud umpamanya, dia sabit wujudnya dan ada dalil wujudnya. Dengan itu makna kita nafikan lawannya, iaitu Adam. Begitulah seterusnya dengan sifat-sifat salbiyah, itu khidam, baqa, mukhalafat lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, dan wahdaniyat. Maka sifat-sifat ini sabit dengan dalil-dalilnya, dan maka ia menafikan lawannya, iaitu lawan kepada kepada sifat-sifat tadi. Seterusnya sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Maka perlulah didatangkan dalil-dalil tentang kesabitannya dan menafikan lawannya. Seterusnya sifat-sifat ma'ani tadi menyambung kepada sifat maknawiyah, dan maknawiyah adalah sifat-sifat yang mana dalil-dalilnya adalah sama dengan dalil-dalil sifat ma'ani, kerana ia sebagai al-kaun saja, mana keadaan sifat-sifat ma'ani tadi. Jadi begitulah yang akan kita bincangkan di sini mengikut kata pengarang atau musannif, yang mana kita perlu tahu akan setiap sifat itu ada dalilnya, dan dengan dalil inilah maka kita sabitkan sifat itu, dan dengan dalil inilah juga kita nafikan lawan kepada sifat-sifat tadi, yang mana lawannya adalah mustahil. Dan bermula burhan dan dalil bersamaan keduanya. Dan kita kata qil, ia terlebih akhas daripada dalil, kerana bahawasanya tertentu ia dengan yang bersusun daripada dua mukaddimah yang yakin keduanya. Bersalahan dalil, maka bahawasanya adalah ia yang bersusun, dan adalah ia yang bersusun dan yang tiada bersusun, dan qati' dan zanni, dan ini ialah yang sahih. Jadi dalil tu maknanya juga burhan. Cuma burhan tadi adalah dianggap lebih khusus daripada dalil. Itu nak bezakan antara dalil dan burhan. Tapi ringkasnya makna kedua-duanya samalah. Cuma apa yang dikatakan oleh musannif di sini, makna kalau sekiranya ia adalah dalil,
maka dikatakan tersusun dengan dua mukaddimah yang yakin keduanya. Itulah burhan. Maaf, itu burhan. Maknanya bersusun dua mukaddimah. Mukaddimah itu maknanya permulaan perkataan. Yang pertama, kemudian diikuti dengan perkataan yang kedua. Maka dari dua perkataan pertama dan kedua tadi, mukaddimah satu, mukaddimah dua, sampai kepada keputusan atau natijah. Itu yang dikatakan, itu yang diambil oleh burhan. Sementara dalil pula, ialah hanya ia bersusun dengan satu-satu benda yang qati', mana yang pasti, yang putus, dan juga zanni, mana yang masih lagi dalam sangkaan atau zan saja, maka itulah yang ada pada dalil. Mana beza antara dalil dan burhan. Tapi pokoknya ringkasnya kedua-duanya boleh dikatakan sama sajalah. Dan telah terdahulu sebut bahawasanya adalah had ma'rifah yang wajib bagi mukallaf itu ialah jazam yang muafakat bagi hak serta dalil. Yang dikatakan, yang kita tahu dulu, maknanya apa yang dikatakan akidah itu ialah, ataupun makrifah kepada Allah Ta'ala itu ialah makrifah yang mana perlunya ada jazam. Jazam maknanya adanya ketetapan yang pasti. Dan ketetapan yang pasti tadi mesti bersamaan dengan dalil dan dengan kebenaran. Maknanya dia tak boleh melawan kepada dalil dan kebenaran. Maka adalah yang telah tersebut itu sunyi daripada dalil, maka tiada dinamakan makrifat, maka berkehendak menyatakan dalil. Jadi kalau ada orang percaya dan dia percaya dengan i'tiqad yang putus, yang tetap, yang jazim, tetapi tidak ada dalil, maka itu tidak dinamakan makrifat. Jadi makrifat tadi perlu ada dalil, dan mana makrifat tadi dengan dalil tadi dapat menyatakan makrifat itu benar-benar qati' atau benar-benar jazim, dan dia tidak melawan kepada hakikat. Makna dia tetap menyamai hakikat. Maka sekarang hamba hendak menyebutkan dalil nakli bagi tiap-tiap akidah terdahulu atas dalil akli, kerana mengambil berkat dengan Quran Al-Azim. Jadi pengarang di sini, atau pensyarah kepada matan Sanusi di sini, nak menyatakan bahawasanya dia akan mengambil lebih dahulu dalil nakli sebelum dalil akli. Kerana dalil tadi yang kita akan mengatakan ni ada dua jenis. Satu nakli, mana dalil yang dinukil atau diambil, dipindah daripada Al-Quran atau hadis, itu dipanggil nakli. Dan dalil dengan menggunakan akal, makna gunakan pemikiran, gunakan kepala, iaitu akal, maka dipanggil akli. Makna dalil yang berbangsa nakli, iaitu daripada Quran, dan dalil yang berbangsa akal, iaitu akli, maka yang berbangsa akal. Jadi pihak pengarang di sini akan memulakan dalilnya daripada nakli, makna daripada Al-Quran. Kerana kerana sebagai mengambil berkat, kerana Quran lah yang mula-mula sekali menunjukkan kepada sifat-sifat itu. Dan berkata hamba, adapun dalil nakli yang menunjukkan atas wujud Allah Ta'ala itu, firman-Nya, iaitu dalil nakli atas wujudnya Allah SWT, itu ialah firman-Nya, seperti firman Allah Ta'ala, afillahi syakun, adakah pada wujud Allah itu syak? Kita dapati dalam surah Ibrahim ayat 10. Ada syak tak dalam wujudnya Allah? Jadi kita lihat sendiri di alam ini, mana apakah kata firman Allah Ta'ala, pada adanya Allah Ta'ala itu ada kesangsian, ada syak, ada kesangsian, yakni tiada syak sekali-kali.
Jadi jawabnya tiada syak sekali-kali pada Allah Ta'ala, ada pada wujudnya Allah Ta'ala. Nah, itu. Maknanya Allah Ta'ala bertanya tadi sebagai tempelak saja. Bukan bertanya betul-betul. Kerana apa? Adakah pada wujud Allah syak? Jawabnya tak ada. Tidak ada syak. Pastinya. Lagi firmannya lagi, khalaqallahu samawati wal arda. Telah menjadikan Allah Ta'ala akan 7 petala langit dan bumi. Surah Al-Ankabut ayat 44. Jadi khalaqallahu, mencipta Allah, as-samawat, langit, 7 petala langit, wal arda, dan bumi, 7 lapis bumi. Jadi ini makna menunjukkan Allah tu ada. Kerana Allah yang mencipta. Jadi menunjukkan Allah Ta'ala itu wujud. Kerana tidak mungkin tidak wujud. Kerana yang mencipta tadi ada. Tentunya yang mencipta tadi ada. Dan ada pun dalil akli, maka iaitu kata Musa. Ini dalil tentang wujud. Iaitu kita mulakan wujud lah. Jadi maknanya dalil nakli, mana daripada firman Allah Ta'ala, di afillah ishtaq, itu satu. Dan juga khalaqallahu samawati wal ard. Makna banyak lagi dalam Quran. Dari makna itu diambil sebagai tanda tentang dalil nakli. Tentang dalil akli, ini dia. Dan adapun dalil akli, menggunakan akal, maka itu kata musannif, wa amma burhanu wujudihi ta'ala fa hudusul alam, li'annahu law lam yakun lahu muhdis bal hadasa binafsihi lazima an yakuna ahadul amraynil mutasawiyaini mustasawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sabab wa huwa muhal. Wa dalilu hudusil alam mulazamatuhu lil a'radil hadisah min harkatin wa sukunin wa ghairihima wa mulazamatul hadisi hadisun wa dalilu hudusil a'radi musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujud wa min wujudin ila adamin. Itu kata musannif menunjukkan tentang dalilnya adanya Allah SWT dengan menggunakan dengan menggunakan akal. Kita lihat maknanya. Dan adapun dalil tanda ada Allah Ta'ala, maka baharu alam ini, makna baharunya alam ini, makna dia, baharu tu maksudnya ialah maknanya dulunya tak ada, kemudian ada. Itu makna baharu. Makna benda-benda alam ini yang dahulunya tiada, kemudian ada, jadi dikatakan baharu. Bukan kadim, bukan lawannya kadim. Maka baharu alam ini kerana bahawasanya jikalau tiada ada baginya, yakni bagi alam ini, orang yang membaharukan, dia tetap baharu ia dengan sendirinya. Maknanya kalau tak ada, sekiranya dia baharu sendirinya, ini mustahil. Maknanya kalau tiada yang membaharukan, mana alam ini baharu kerana ada yang membaharukan. Kalau tidak ada yang membaharukan, maka dia terjadi dengan sendirinya. Ini mustahil. Nescaya lazimlah bahawa ada salah satu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya. Bersamaan ia bagi taulannya, dan lagi lebih ia atas taulannya dengan tiada sebab, dan iaitu mustahil. Jadi sekiranya tak ada yang menjadikan alam ini jadi sendiri. Jadi maknanya kalau jadi sendiri, ada dua perkara di sana. Macam mana jadi sendiri? Macam mana dia boleh ada tetapi tidak ada? Tidak ada tapi dia ada. Tapi adanya tadi dengan jadinya sendiri ada dua hal. Sama ada daripada dua, antara ada dan tiada, duanya sama sebenarnya, duanya sama. Tapi tak maknanya dia terus sendiri. Tapi apa sebabnya? Macam mana boleh ada? Macam mana boleh ada? Jadi daripada mana sebabnya? Tentu mustahil kalau tidak ada sebab. Jadi itulah sebabnya kalau dia jadi sendiri adalah mustahil. Mustahil akan terjadi sendiri. Jadi alam ini mustahil akan terjadi sendiri.
Dan dalil baharu alam ini yakni jirim melazimkan bagi arad yang baharu daripada gerak dan diam dan lain daripada keduanya seperti berhimpun dan bercerai dan segala warna dan yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula. Jadi tentang dalilnya alam ini baharu ialah kerana dia berubah-ubah. Ada arad. Arad tu maknanya benda yang mendatang berubah-ubah. Ada kalanya dia bergerak, dia diam. Ada kalanya dia bertukar warna. Ada kalanya dia besar jadi kecil, kecil jadi besar. Ada kalanya dia jauh, jadi dekat, dekat dari jauh. Ini semua benda-benda arad. Artinya sifat-sifat atau benda-benda mendatang kepada alam ini yang menunjukkan alam ini berubah-ubah. Bila alam ini berubah-ubah, maknanya ia adalah menunjukkan dia baharu. Dia baharu. Dan dalil baharu segala arad itu nyata dilihat berubah-ubahnya daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Jadi dalil arad, iaitu maknanya benda-benda yang datang tadi baharu ialah kerana ia berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan. Maknanya bila satu keadaan kepada satu keadaan itu berubah-ubah, menunjukkan dia baharu. Jadi kalau arad itu baharu, berarti benda yang arad tadi bergantung kepadanya juga baharu. Jadi kerana dua-dua jadi baharu. Itu maknanya jadi sesuatu yang baharu mesti ada yang mengadakan. Tak boleh ada dengan sendirinya. Itulah dia dalil wujudnya Allah SWT secara akal. Saya akan berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung perkara ini pada kesempatan akan datang, pada pelajaran akan datang untuk meneruskan tentang dalil-dalil yang seterusnya. Jadi untuk itu kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan insyaAllah, dan tidak lupa Masjid Darul Makmur memohon supaya tuan-tuan sekalian terus membantu sedaya upaya dan berwakaflah kepada masjid supaya ia menjadi bekalan kepada kita di akhir hayat kita nanti, iaitu di alam barzakh dan seterusnya di akhirat. Sekian saja untuk pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.